Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. Yang membawa erti, wahai orang-orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan Rasulnya, yang mana di dalam seruan tersebut ada mengajak kepada kehidupan kamu, kehidupan dalam kehidupan. Dan sesungguhnya ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghalang antara hati orang tersebut dan juga mendapatkan hidayahnya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan semuanya dihimpun dan dikumpulkan kelak, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajak kita, orang-orang yang beriman, untuk dengar dan patuh kepada apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam apa yang mesej Rasulullah bawakan itu mempunyai kehidupan, mempunyai pengertian dalam kehidupan kita, menyebabkan kehidupan kita ni lebih bermakna. Sebab itulah kalau kita lihat di dalam beberapa tafsiran para ulama, antaranya tafsir Ibnu Ashur ataupun Tahrir wa Tanwir yang telah dituliskan oleh Ibn Ashur, mengatakan bahawasanya maksud kehidupan di sini adalah kehidupan yang membawa pengertian yang kiasan, iaitu kehidupan yang lebih bererti, yang mana bila orang itu mengikuti mesej yang Rasulullah bawakan, panduan agama yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dia akan memupuk budi pekerti orang tersebut dan akan menambahkan keimanan dan juga kesempurnaan manusia itu. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dengan topik kita pada hari ini iaitu fikih kontemporari, fikih kewarganegaraan, yang ada kaitan dengan kalaulah umat Islam ini berada di dalam negeri yang majoritinya umat Islam, bagaimana muamalah, bagaimana perhubungan antara umat Islam dengan yang non-Muslim. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, berdasarkan ayat ini kalau kita lihat bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawakan kepada kita contoh yang baik, contoh negeri yang dinamakan sebagai Madinah. Di dalam contoh negeri Madinah ini kita dapati bahawasanya umat Islam yang kebanyakannya telah beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermasyarakat bersama dengan orang-orang yang bukan Islam daripada kalangan orang Yahudi, dan kemudian ada juga beberapa golongan daripada kalangan orang-orang munafik, ada juga beberapa golongan daripada orang-orang Kristian dan orang-orang musyrikin. Di sini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, baginda Rasulullah SAW memberikan kita contoh yang mulia, yang apabila kalau kita lihat dia memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Apa yang Rasulullah SAW lakukan tatkala Rasulullah berhijrah di Madinah Al-Munawwarah, kita dapati bahawasanya Rasulullah bila berhijrah ke Madinah ini, Rasulullah dapat nampak kerencaman yang ada di dalam Madinah. Kerencaman bangsa, kerencaman agama, kerencaman adat dan budaya, yang mana antara orang Islam sendiri ada kerencamannya. Ada orang Muhajirin yang baru datang daripada Mekah, ada juga orang Ansar yang memang penduduk Madinah, yang mana kedua-dua tabiat orang Ansar dan orang Muhajirin ini berbeza sangat-sangat. Baik wanitanya berbeza perangai, baiklah lelakinya juga berbeza perangai. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di samping adanya perbezaan tersebut, bagaimana Rasulullah SAW menyatukan barisan umat Islam yang berbeza latar belakang ini. Dan bagaimana pula Rasulullah SAW menyatu padukan barisan umat Islam
dengan umat yang bukan Islam pada ketika itu, yang mana umat yang bukan Islam juga ada agama-agama ni mereka tersendiri dan budaya-budaya mereka tersendiri. Nah, inilah dia apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu bagaimana hubungan umat muslimin dan umat yang bukan Islam di bawah satu negeri yang majoritinya umat Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, pada minggu lepas kita dah bincangkan tentang keadaan umat manusia, umat Islam yang berada di negeri Habsyah, yang mana umat Islam ni minoriti, sedikit sahaja bilangan mereka. Bila kita lihat tatkala Rasulullah SAW berhijrah ke negeri Madinah, antara perkara yang pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah membina masjid. Apa yang signifikan, apa yang penting sangat dengan adanya masjid di sini? Inilah dia tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ibarat hati dan jantung nadi yang ada dekat dalam negeri tersebut. Sehingga kan semua orang yang ada keperluan akan datang ke masjid. Itulah dia fungsi masjid yang pertama yang dibina oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang mana di dalam masjid tersebut ada budaya tolong menolong, ada budaya mempelajari ilmu, ada budaya memikirkan tentang hal ihwal kemaslahatan yang bakal berlaku dan berlangsung dekat dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi seakan-akan adanya satu platform yang Rasulullah SAW sediakan untuk mengajak masyarakat yang bermacam-macam rencam ataupun bermacam-macam latar belakang ini untuk bersatu dan berkomunikasi di dalam satu platform yang aman, yang tenang, yang setiap orang daripada mereka boleh mengeluarkan apa pandangan mereka untuk kebaikan yang ada di dalam negeri Madinah Al-Munawwarah. Jadi inilah dia strategi utama baginda Rasulullah SAW, iaitu menubuhkan satu institusi masjid yang menjadi sebagai nadi masyarakat di negeri tersebut. Saya kasih contoh ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, di dalam beberapa riwayat yang sahih ada keadaan orang miskin datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka apa yang Rasulullah SAW lakukan? Rasulullah suruh orang miskin ini untuk solat, dekat dalam masjid tersebut, solat sunat 2 rakaat. Kenapa Rasulullah SAW agak-agak kita akan terfikir, kenapa Rasulullah suruh orang miskin ini untuk solat 2 rakaat? Kerana kalau kita lihat di dalam Masjid Nabawi, ada para sahabat yang dermawan, ada para sahabat yang kaya. Bukan sahaja Rasulullah SAW nak didik para sahabat untuk automatik bantu orang yang susah, tetapi Rasulullah SAW juga didik budi pekerti orang yang sedang meminta ini untuk sentiasa berlaku afaf ataupun sentiasa menjaga dirinya. Daripada situlah akan terlembutnya hati orang-orang yang ingin menolong, dan akan lembutlah hati orang-orang yang dapat bantuan daripada orang-orang kaya ini. Jadi inilah dia antara sebab kenapa contoh masjid ni adalah sebagai nadi di dalam sebuah masyarakat tersebut. Nah tuan-tuan, di samping menjadi nadi untuk masyarakat, masjid juga adalah sebagai satu tempat untuk orang-orang datang dan menginap di Masjid An-Nabawi, yang mana pada ketika itu belum lagi ada hotel, belum lagi ada tempat rumah penginapan. Jadi kalau siapa yang datang daripada luar negeri nak belajar dengan baginda Rasulullah, itulah dia tempat sofa yang ada dekat Madinah Al-Munawwarah, Ahli Sufa. Jadi itulah dia tempat penginapan. Jadi masjid ini bukan sahaja tempat platform untuk orang melakukan kebaikan, tetapi juga adalah satu platform untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terkandas jalan ataupun orang yang hendak mempelajari ilmu agama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga peka dan tahu bahawasanya keadaan masjid ini tidak akan tertampung kalaulah orang-orang muhajirin yang datang daripada Mekah tinggalkan rumah mereka, tinggalkan harta benda mereka, hanya bawa baju, hanya bawa datang sebatang kara ke negeri Madinah. Rasulullah SAW aware tentang keadaan yang bakal menimpa negeri Madinah, iaitu banyaknya orang-orang yang tak ada pekerjaan, banyaknya orang-orang yang mungkin merimpat dan juga meminta-minta pertolongan dan menunggu bantuan daripada orang-orang kaya yang ada di Madinah. Justru itu, untuk mengatasi
isu-isu ini, kerana isu ini kalau tidak diatasi, baginda Rasulullah SAW dapat lihat ia akan menjadi satu virus yang mana akan jadi satu pandangan yang buruk terhadap golongan orang-orang muhajirin ini. Justru itu Rasulullah SAW bukan sahaja membina masjid, Rasulullah menyatupadukan ukhuwah antara umat Islam. Pada ketika itu Rasulullah SAW gandingkan sahabat yang daripada Mekah dengan sahabat yang berada di Madinah. Dan sahabat yang Rasulullah SAW gandingkan ini adalah sahabat yang sama taraf, yang mana apabila mereka bertemu, berbicara, mereka akan dapat melahirkan hubungan yang lebih positif. Sebab itulah kalau kita lihat Rasulullah SAW gandingkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW gandingkan Abdul Rahman bin Auf, orang peniaga terhebat yang ada dekat Mekah. Rasulullah SAW gandingkan beliau dengan seorang sahabat yang paling kaya dekat negeri Madinah, yang mana bila mereka bertemu, mereka dapat berbincang dan dapat membantu antara satu sama lain. Dan ukhuwah ini yang Rasulullah SAW jalinkan, yang Rasulullah pairkan ataupun Rasulullah SAW hubungkan, berlangsung sehinggalah akhir hayat para sahabat ini. Sehinggalah kalau kita lihat contoh Bilal bin Rabah ketika menjadi salah seorang governor dekat negeri Syam, Bilal bin Rabah tak pernah lupa sahabat dia yang ada daripada Madinah, yang mana Rasulullah SAW telah eratkan hubungan mereka. Jadi justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dengan adanya ukhuwah Islamiah ini, secara tak langsung kita akan menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Dan orang yang memerlukan ini bila mendapatkan bantuan, mereka akan mensyukuri dan mereka tidak akan pernah memikirkan keburukan kepada orang yang membantu mereka. Justru itu, inilah dia step ataupun strategi Rasulullah yang kedua, yang Rasulullah ajak kepada kehidupan yang baru, iaitu mempunyai ataupun menyemai ukhuwah yang ada di antara para sahabat. Sehingga kan Rasulullah SAW juga berkata, tahadu tahabu, sentiasalah kamu berikan hadiah antara satu sama lain, maka akan datanglah rasa sikap bergembira, sikap mencintai antara satu sama yang lain. Ini adalah step yang kedua yang Rasulullah SAW lakukan. Selain daripada perkara ini, di dalam beberapa kutub-kutub sejarah atau buku-buku sejarah menyatakan bahawa Rasulullah SAW juga menjadikan pasar negeri Madinah itu betul-betul berdekatan dan berhampiran dengan Masjid Nabawi. Yang mana kalaulah pasar itu dah dekat, pasar yang tempat ramai orang pergi untuk mengambil keperluan-keperluan mereka, keperluan harian mereka, dapat makanan, dapat baju dan sebagainya, pasar itu Rasul dekatkan dengan masjid. Pada ketika itu senang untuk dipantau pasar-pasar yang berlangsung ataupun jual beli yang berlangsung di dalam pasar-pasar tersebut. Ini pun adalah antara strategi hebat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, ada poin yang keempat ni, yang antara perkara pertama yang Rasulullah SAW lakukan untuk menyatupadukan barisan ukhuwah umat Islam dan umat yang ada di dalam negeri Madinah daripada kalangan orang-orang yang bukan Islam. Nah, jadi yang pertama ini iaitu masjid, kemudian ukhuwah, kemudian yang ketiga yang dinamakan sebagai pasar yang didekatkan, secara tak langsung Rasulullah SAW telah membantu hubungan erat antara umat Islam, dan Rasul telah membukakan opportunity pekerjaan kepada para sahabat yang datang daripada negeri Mekah. Jadi Rasul pairkan sahabat yang datang dari Mekah ni bekerja keras, okey, dia pairkan dengan sahabat yang ada ladang, yang ada tanah daripada kalangan orang-orang Madinah. Jadi mereka dapat bantu antara each other. Samalah juga dengan Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat yang memang hebat dalam berniaga. Rasulullah kaitkan atau gandingkan dengan sahabat yang paling kaya dekat Madinah, sehingga kan Abdul Rahman bin Auf, beberapa bulan setelah itu Abdul Rahman bin Auf dah pakai baju yang cantik, dah pakai minyak wangi, dan Abdul Rahman bin Auf pun dah buat majlis pernikahan, menunjukkan tentang Abdul Rahman bin Auf setelah berapa bulan mentorship
dengan keadaan para sahabat yang hidup dekat Madinah. Abdul Rahman bin Auf dah tahu dah selok-belok negeri dekat Madinah macam mana perniagaan Madinah dan sebagainya, menyebabkan Abdul Rahman bin Auf ini dapat menghasilkan perniagaan-perniagaan yang baik. Begitulah keadaan dengan para sahabat-sahabat yang lain. Jadi inilah dia 3 poin yang pertama yang mana Rasulullah SAW pupuk Rasulullah SAW pupuk antara para sahabat yang muslimin, yang daripada kalangan orang-orang Mekah dan juga orang-orang Madinah. Nah, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, poin yang keempat, strategi yang keempat yang Rasulullah SAW lakukan adalah strategi yang mana Rasul lihat kepada kemanusiaan, bukan sahaja Rasul lihat kepada agama orang tersebut. Kita lihat strategi keempat ini adalah Rasulullah panggil pembesar-pembesar daripada setiap suku kaum yang ada dekat dalam negeri Madinah tersebut, termasuklah daripada kalangan orang-orang musyrikin, termasuklah daripada kalangan orang-orang munafikin, termasuklah daripada kalangan orang-orang Yahudi, termasuklah daripada kalangan orang-orang Nasrani, dan termasuklah daripada kalangan orang-orang muslimin daripada kalangan orang-orang Madinah dan juga kalangan orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah tersebut. Duduk dan bincangkan apakah constitution yang kita nak buat untuk negeri Madinah, iaitu piagam Madinah, iaitu rules and regulation untuk negeri Madinah, sehingga kan setiap satu daripada kamu semua, daripada suku kaum ini, saling rasa tanggungjawab untuk menjaga Madinah ini daripada orang luar, untuk menjaga keamanan dan keselamatan yang ada di Madinah. Inilah dia yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu menyatu padukan antara umat manusia. Kita lihat kepada our common ground dan apa kita punya keperluan, sehingga kan Rasulullah SAW di dalam piagam Madinah ini, dalam constitution yang Rasulullah SAW letakkan dalam negeri Madinah ini, yang mana Rasul memberikan penghormatan kepada agama-agama yang lain. Orang Yahudi beragama dengan agama mereka, orang Bani Auf beragama dengan agama mereka, orang Nasrani beragama dengan agama mereka, orang musyrikin beragama dengan agama mereka. Inilah dia bagaimana baginda Rasulullah SAW, kelembutan budi pekerti Rasulullah, yang mana Rasul ajak manusia kepada perkara yang menghidupkan kesempurnaan kemanusiaan yang ada di dalam setiap jiwa umat manusia. Justru itu, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila terjadinya alaqah ataupun wathiqah al-Madinah ini, semua orang-orang yang ikut serta dalam perbincangan tersebut menyetujui piagam ini. Dan piagam ini tidak pernah dilihat di dalam mana-mana kerajaan pada ketika itu. Tak dapat dilihat dalam kerajaan Rom, tidak dapat lihat dalam kerajaan Greek, tak dapat lihat dalam kerajaan Parsi. Bahkan kalau kita buka di dalam beberapa karangan-karangan ahli falsafah daripada kalangan bangsa Greek, mereka berkata we treat equal equally and we treat unequal unequally. Maknanya kita melayani orang yang sama taraf dengan kita secara adil, dan kita melayani orang yang tak sama taraf dengan kita secara tak adil. Jadi ini adalah pahaman falsafah yang dinukilkan daripada kalangan bangsa-bangsa yang terdahulu, bangsa Greek dan sebagainya. Tetapi bila kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW, Rasul ajak kepada kesatuan umat manusia. Rasul melihat kepada ruh yang ada pada diri setiap manusia, iaitu kemanusiaan. Daripada sinilah tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, kita dapat faham bahawasanya ayat yang pertama saya kongsikan tadi, iaitu ayat daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-24, menunjukkan kepada kita bahawasanya apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah bawakan adalah ajaran yang memberikan kehidupan pada kehidupan kita, menyempurnakan kehidupan manusia. Justru itu, ya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, bila kita ikuti perintah agama, bila kita ikuti perintah Rasulullah SAW, secara tak langsung kita sedang mengikuti kebaikan yang akan membawakan kesempurnaan pada diri kita. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasulullah SAW bila membuat piagam Madinah ini, Rasulullah SAW menitik beratkan tentang maslahat-maslahat tertentu. Antaranya maslahat keamanan, antaranya maslahat
yang mana bila kita setiap daripada masyarakat itu rasa tanggungjawab untuk membina negeri Madinah ini, mereka akan melakukan yang terbaik. Jadi bila kita lihat daripada sini, Rasulullah SAW juga meletakkan dalam piagam Madinah tersebut, siapa yang melanggari, tidak menghormati piagam yang telah dipersetujui oleh orang ramai, maka orang tersebut akan menerima padahnya lah. Maknanya orang tersebut akan menerima konsekuensi-konsekuensi yang dilakukan olehnya. Jadi justru itu kalau kita lihat Bani Quraizah ada plan nak bunuh Rasulullah. Bani Quraizah daripada kalangan orang Yahudi ada plan nak membocorkan rahsia Madinah dan sebagainya. Mereka ditolak, ditendang daripada Madinah. Bahkan ada juga daripada kalangan orang-orang Yahudi yang lain nak meracuni Rasulullah. Ada yang sengaja nak bernasyid bila orang-orang Quraisy kalah pada perang Badar. Mereka bernasyid seakan-akan mereka dah tukar arah, mereka dah tukar loyalty. Mereka tidak lihat kepada negeri Madinah, tetapi mereka lihat pula kepada negeri orang yang attack Madinah. Jadi pada ketika itu mereka telah melanggar wathiqah ataupun constitution Madinah ini. Jadi bukanlah umat Islam yang nak cari marah ataupun yang nak cari peperangan dengan orang yang bukan Islam, tetapi pada ketika itu kita dapat nampak perkara berlaku sebaliknya. Apa yang dapat kita faedahkan dan kita ambil manfaat daripada kisah yang telah saya kongsikan daripada contoh Rasulullah SAW ini? Yang pertama, di dalam kisah ini menunjukkan tentang apa yang Rasulullah bawakan itu membawakan kehidupan dalam kehidupan kita. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW sentiasa melihatkan keamanan dan mengutamakan kedamaian yang akan berlaku di dalam sebuah masyarakat. Kerana daripada kedamaian dan keamanan itulah akan lahirnya buah-buah yang banyak sangat manfaatnya. Antaranya boleh lahir peluang untuk mempelajari ilmu, lahir peluang untuk beribadat, lahir peluang untuk melakukan ukhuwah dan sebagainya. Justru itu keamanan dan juga keselamatan yang ada di dalam sebuah negeri itu amat dipentingkan. Jadi inilah dia Rasulullah SAW meletakkan wathiqah Madinah ini. Dan perkara yang ketiga yang dapat kita ambil faedah bersama adalah bagaimana Rasulullah SAW melihat bahawasanya untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan juga menyelesaikan sesuatu isu, tidak sepatutnya hanya kita lihat kepada undang-undang sahaja. Maknanya undang-undang tu diadakan bukan untuk menyelesaikan isu tersebut sahaja, tetapi juga untuk memberikan kesan positif yang ada pada jiwa manusia. Kita lihat sahaja, Rasulullah menyediakan platform masjid, Rasulullah SAW menyediakan platform pasar, yang mana semua dapat memanfaatkan kedua-dua tempat tersebut. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, Rasulullah tidak melupakan satu aspek kemanusiaan, iaitu ukhuwah. Yang mana bila terjalin ukhuwah ini, terjalinlah rahmah, terjalinlah kasih sayang, terjalinlah sikap timbang rasa dan sebagainya, yang membawa sesuatu masyarakat tu lebih daripada apa yang undang-undang boleh bawa. Jadi dia boleh melahirkan sebuah masyarakat yang lebih produktif pada waktu-waktu akan datang. Itulah dia yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukanlah undang-undang itu sahaja yang Rasul letakkan, tetapi Rasulullah SAW pun mengajarkan etika-etika yang mana bila kita yang menerima akhlak tersebut, kita rasa happy. Kita yang melakukan akhlak tersebut pun, sahabat kita pun merasa happy. Macam gitulah dia apa yang Rasulullah SAW nak memupuk di dalam diri para sahabat ridwanullahi alaihim. Sayanglah kalau kita tidak dapat mengambil manfaat daripada contoh yang diberikan ini, insya-Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dan yang terakhir, poin yang terakhir sekali adalah bagaimana Rasulullah SAW bukan sahaja mengutamakan keamanan dan sebagainya. Rasulullah SAW juga mengatakan bahawasanya siapa-siapa yang melanggari wathiqah Madinah ini, mereka semua adalah sama di mata hukuman.
Maknanya kalau mereka ni orang Islam ataupun yang bukan Islam, bila melanggari hukuman ataupun melanggari wathiqah ataupun piagam yang telah disepakati ini, mereka akan menerima konsekuensi-konsekuensinya. Begitulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan 4 perkara ini yang dapat kita pelajari pada hari ini menambahkan ilmu kita, menambahkan iman kita dan menambah penghargaan kita, yang mana kita dapat rasa happy sangat dan kita rasa bersyukur sangat, beruntung sangat kerana menjadi umat Muslim, iaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebar keadilan dan juga penyebar rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan golongkan kita bersama hamba-hambanya yang soleh dan diterima amalannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.